belajar apa dia 1D. Okay, so kita ada one dimensional, two dimensional, three dimensional. Lepas tu kita tengok case on steady states and also the transient case. Okay, dan kita punya fokus hanyalah untuk 1D. 1D meaning direction untuk heat transfer tu hanya ada satu sahaja. Okay, so kalau kita tengoklah plane kita tegak macam ni, okay, dan heat dia melalui ketebalan metal ni, okay. So let's say lah this is the x directions, okay. So kita punya Q kita, heat transfer kita akan follow the x directions. So dia positif lah. So kalau tiba-tiba x kita arah sini, tapi kita punya kita kira-kira dan kita notice kita punya Q flow in the opposite direction ke sana. So maknanya kita akan dapat negative Q. Okay. Q value dalam watt. And then kita tengok pula dan bila conduction kita tahu kita akan pakai Fourier law. So Fourier law Q sama dengan KADT dx ataupun KADT L lah. Okay, instead of using that equations, kalau macam dia bagi, okay, kita ada satu plate, ada temperature sebelah sini, and then the other side temperature, kira heat conduction rate dia. Okay, yang tu kita boleh directly use Fourier law. Tapi bila dia dah involve dengan multi-layer ataupun dia dah involve a few modes of heat transfer kat situ. So kita ada option lain instead of using the Fourier law, lepas tu nak kira pula untuk convection and so on, kita boleh pakai konsep thermal resistance. Okay, ingat lagi thermal resistance. Okay. So bila ada multiple punya modes of heat transfer, kita ada multiple layers. So kita gunakan konsep thermal resistance ataupun resistance network. Okay, dan kita akan boleh terus dapat berapa total Q for the entire system. Okay, so ni sambungan dia lah sikit. Okay, minggu lepas tu kita tengok untuk flat plate. So bila flat plate, kita ada single plate, okay, dan dia tegak, okay, dalam in the x directions, okay, dan kita tengoklah dia punya heat flow dia arah mana. Okay, so kalau kita ada dua material, okay, contoh macam yang kat dalam gambar ni, alright, so ada layer satu, okay, this is dia punya gradient. And then layer 2, gradient dia bentuk macam ni pula. Okay, dia tak continuous dengan pattern pada layer 1 ni. Okay, so bermakna kita ada dua different materials. So dua different materials dan kalau tengok kat sini, okay, dia macam tu. Kalau in reality, ada dua ataupun lebih lah solid plates, okay, bila kita nak cantumkan dia, of course kita akan press. Okay, adalah proses-proses dia. So bila kita press, dia sama ada boleh jadi perfect contact ataupun imperfect. Macam inilah yang kat bawah ni. Perfect ataupun imperfect. Yang mana perfect? Inilah cantik je kalau awak tengok, okay. After this, kat sini punya temperature, dia terus continuous lah. Okay, flow, heat flow dia continuous sahaja. Untuk case imperfect, which is kalau dalam real situation, kita mostly deal dengan yang kat sini lah, imperfect contact ni. So dia akan nampak bentuk macam zigzag kat sini. Okay, dan bila kita zoom in, kita boleh tengok kita punya heat flow kita. Ada yang bahagian contact tu dia continuous lah. And then ada bahagian yang kosong kat sini, rongga, which is ada bubble, ada air dekat situ. Okay, kat situ bila ada bubble air tu, dia dah consider benda lain. Bubble air tu trap. Bila dia trap, okay, dia tak ada, dia tak, kalau air definitely molecules dia still ada moving. Okay, so dia moving. Bila moving je, konsep convection yang kita akan guna pakai kat sini. Tapi dia a little bit different, dia bukan convection macam biasa sebab dia adalah convections untuk conductance. Okay, so kita tengok yang kat sini lah. Untuk case imperfect tadi, okay, kita nak kira dia punya Q. Okay, Q dia adalah sama juga, dia ada bahagian yang contact dan dia ada juga bahagian yang gap.
Okay, so bahagian gap ni yang jadi problem untuk kita. So macam mana kita nak calculate the gapping area punya heat flow, kita akan pakai ni lah. Okay, cooling punya equations. Okay, dan tapi kena ingat kat sini, H kat sini is not convection punya H. Okay, H kat sini adalah thermal contact conductance. Okay, so conductance punya nilai H dekat sini. A sama juga. So T ni masa samalah, tengoklah temperature antara temperature yang dekat sini. Okay, lepas tu temperature yang dekat sebelah sini. Area ni lah besar gapping ni berapa. Okay, that will be the area. And then macam biasalah, bila kita ada dah equations yang kita nak kita guna pakai and so on, so kita boleh rearrange back dan kita boleh dapat lah kita punya resistance, conductance resistance, okay, which is 1/Hc. Okay, so inilah equation yang ni untuk case yang imperfect tadi. Okay, untuk case perfect tak ada yang ni, tak ada pakai. This is like macam information untuk awak lah. Okay. So contact resistance ni nak bergantung pada apa ni lah. Kat sini dah bagi tahu lah, bergantung pada surface roughness dia. So biasa kalau material tu surface roughness dia tinggi, then dia ada possibility untuk berlaku gapping. Alright, lepas tu dia punya material properties, of course, temperature, pressures, and then type of fluid traps yang dekat bahagian gapping tadi tu. Okay, is it air yang trap ataupun udara yang trap? So kena determine lah benda tu. Okay, so contoh kalau kita tengok kat sini, kita ada dua material. Satu adalah insulations material and another one is copper. So kalau antara dua ni, so kita definitely tahu copper ni is a good conductor material. Okay, insulations ni penebat lah. Of course, the opposite dengan copper. So bila nilai K tinggi, okay, automatically nilai R mesti rendah. Okay. Kena ingat kalau nilai K, okay, the substance punya conductance, thermal conductance value, okay, nilai dia tinggi, automatically resistance rendah. Sebab apa? K tinggi, dia adalah material yang with good conductor. So bila dia good conductor, dia punya atom boleh senang-senang je nak transfer ke next atom, okay, dia punya heat tadi tu. So resistance dia of course lah rendah. Tapi untuk case insulations, okay, resistance dia akan tinggi. Sebab dia penebat kan, dia nak halang that heat. Okay, aku halang sini. So automatically value K dia akan jadi sangat rendah. So benda tu kena ingat lah, persamaan antara kedua-dua variable tadi. Okay, ni table nak tunjuk different types of materials dengan nilai Hc tadi. The conductance punya coefficients. Okay. So kalau minggu lepas, kita dah tengoklah kan the thermal resistant network. Tapi kita tengok semua case tu kalau you notice, dia punya resistant network dia tu semua dalam series. Okay, selari je. Sekarang ni kita nak tengok condition di mana berlaku parallel network. Okay, contoh macam mana dekat dalam gambar ni. So, kita ada dua material yang berbeza, dia susun atas bawah. Lepas tu dia cover insulations lah. So, bila cover insulations, okay, dia takkan ada haba yang terlepas ke atas dan juga haba yang terlepas ke bawah, tak ada. So, maknanya, dari let's say lah haba tu daripada T1, high temperature, okay, dia akan cross melalui K1 dan K2 tu secara serentak. Lepas tu, T2 tu adalah kita punya low temperature. Okay. So macam gambar ni lah. So K1, K2. Bila kita nak gunakan thermal resistance, okay, susunan kita dalam bentuk parallel macam ni lah. So this is our T1, temperature kita kat sini. Lepas tu dia akan terus split kepada dua. Q1 untuk material K1 and then Q2 adalah untuk material K2. And then
kat T2 ni dia keluar balik. Berapa dia punya total heat flow dia kat sini. Madam, Yes? R tu thermal resistant ke resistor? Okay. Untuk heat transfer, kita gunakan konsep. Okay. Okay, untuk kita pakai thermal resistance konsep tau. So the R dekat sini adalah thermal resistance. Kalau kita tengok dengan analogi elektrik, okay, dia adalah resistor lah. Okay, benda yang sama. Okay. So bukan perintah lah, bukan perintah R. Tak ada, dia bukan kiraan macam electrical Kita Okay. menggunakan konsep analogi sahaja. Okay, sebab tu kita panggil dia thermal resistance. Alright. Tapi sebab kita pakaikan macam konsep electrical tadi tu, so kat situ kita cara kita nak kira untuk series, untuk parallel network samalah macam elektrik. Okay, so kalau macam minggu lepas bila kita punya series untuk conductions, kita punya R, okay, adalah L over KA. Okay, untuk convections, 1 R convections, 1 per H convections lah. And then radiation 1 per H radiations. Okay. Untuk case parallel, dia akan jadi R untuk convection, dia terbalik sebab dia macam ni. Dia ni lah R total dia adalah 1 per R total. Okay, so maknanya 1 per R1 tambah 1 per R2. Okay, so bila kita nak cari R sahaja untuk parallel, bila R untuk conductions, dia akan jadi KA per L lah, terbalik. Untuk R untuk convections, dia akan jadi H sahaja. HA, I'm sorry. Okay. So benda tu lah. Alright, so kalau contoh kat sini, kalau kita tahu balik pada gambar ni, okay. So macam mana kita nak kira, kita tahu kita ada Q total kita, okay. Q1 campur dengan Q2 lah. Alright, so Q1 kita apa? Okay, kita tahu T1 tolak T2 per dengan kita punya R1. Okay, kita kena tambah lah sebab dia parallel kan. Okay, tambah dengan T1 tolak T2 untuk R2 pula. Okay, so untuk case yang kat sini sebab kita tahu dia parallel, then kita akan dapat yang ni lah. Okay, T1 tolak T2, 1 per R1 tambah 1 per R2. So, rearrange lah benda ni. Okay, yang kat sini lah which is our R total kat sini. Rearrange, so kita dapatlah benda ni. Tahu kan, ni simple matematik je ni. Okay. Alright, itu kalau kes kita ada dua. Kalau ni dia tambah pula. Lepas ada K1, K2, lepas tu dia letak pula menegak. K3, barulah ada temperature yang kat wall kat sini. Okay, temperature belakang ni. Lepas tu dia dicoolingkan by convection sebab dia bagi T infinity. Okay, kalau you nampak the symbol T infinite dekat situ, automatically dia dah involve dengan convection. Macam dekat depan ni, dia bagi T1 je, which is the surface, temperature surface. Dia tak ada bagi pun T infinite 1. So maknanya dekat depan ni tak ada convection. Okay, dia terus je conduction, K1 tambah K2. Okay, lepas tu dia pergi pada R3, which is the K3, the wall yang ketiga, lepas tu convection. So kalau kita nak kira rate of heat transfer daripada T1 sampai T infinite tu, so inilah network dia. Inilah gambar network. Dan biasanya bila soalan macam ni keluar, bila you gunakan thermal resistant network punya konsep, you have to draw the network. Baru you nampak, okay, kat mana yang you kena buat parallel, kat mana yang you nak kena buat series. Okay, so contoh macam dekat sini, okay. So kita kira R total je lah kan. R total kita tahu, okay, R1, R2, this is a parallel. So dia letak je R1, R2. And then lepas tu dia akan tambah dengan R3 which is the series lah kat sini. Okay, R3 and then R convection. R1, 2 kita dah tahu tadi. Okay, kita akan dapat R1 per R1, R2
bahagi R1 tambah R2. Okay, plus R3 R convections. So R kita dah tahu. Okay. L per KA. Untuk convections dia 1 per HA. So you masuk je lahkan semua ni dekat dalam persamaan yang ni. Okay, lepas tu you dapat R total. You tahu T1, you tahu P infinite. So you boleh dapat rate of heat flow. Alright, boleh follow Boleh. Senang je kan electrical basic. Okay, kita tengoklah contoh. Okay, contoh ni agak complicated ni sebenarnya. Tak adalah complicated, senang je pun. Okay. So, tapi kalau dia tak bagi dengan gambar, okay, so dia bagi ayat je, ada possibility student tak faham apa sebenarnya benda ni. Okay, sebab mula-mula dia kata, kita ada 4 meter high, ketinggian, lepas tu lebar dia 6 meter. Wall, okay, itu entire keseluruhan, okay, keseluruhan ketinggian dengan lebar untuk yang kita nak buat analisis. Okay, dia consist ada bricks. Inilah yang kat tengah-tengah ni putih ni. Ni bukan putih ni rongga ni adalah brick butter. Okay, so brick tu punya size adalah 18 kali 30. Okay, lepas tu dekat atas dengan bawah bricks tu, okay, dia ada plaster. Okay, plaster layer. Thickness dia pun dia dah bagi kat situ 1.5 dia 1.5 atas dengan bawah, kanan kiri dia thickness untuk plaster tu 2 cm. And then the other side dia mula-mula sekali tu dia dah tepek dengan foam. Ni contoh macam ini adalah keratan rentas dinding ni. Biasanya ni kalau dinding dekat rumah-rumah Mak Saleh lah sebab ada winter, summer semua kan. So dia ada foam tu act as a insulator. So dia letaklah dulu insulation material, lepas tu dia susun bricks, dia dah simen, lepas tu dia akan letak foam. Biasanya foam, lepas tu baru dia akan simen lah luar. Okay. So ni semua dia punya dimension dia dah bagi, and then dia bagi tahulah setiap materials tu dia punya nilai K dan juga temperature dia 22 dengan negatif 4. Dan nilai H pun dah diberi. Satu nilai H 10, satu lagi nilai H dia 20. Okay. So, Madam. yes. Form tu dekat inner side ke out? Apa dia? Form tu dekat belah dalam ke belah luar? Okay. Foam ni, kalau ikutkan analisis, direction di sini heat flow kita akan arah daripada foam pergi ke sini. Okay. Dia soalan dia takkan ikut the real situation lah, kalau letak foam kau kat dalam ke kat luar ke. Okay. Normally kalau kita bed rumah Mak Saleh, insulation tu kat bahagian dalam rumah. Okay, sebab kita pasang heater dekat dalam rumah, dia terus ada penebat. Kita tak nak haba daripada heater tu keluar pergi dinding. Baru dia nak insulate nak buat apa. Okay. So maknanya dalam rumah yang suhu akan tinggi. Which is 22. So 22 tu suhu dekat belakang foam sini. Okay. Sebab kalau dinding dalam rumah suhu 22. Lepas tu kita ada penebat kita. Lepas tu barulah kita punya plaster, kita punya bricks dekat dalam tu. Lepas tu baru outside wall yang terdedah kepada suhu luar. So suhu luar adalah negatif 4. Okay, winter. So kat sini convection pun dah ada bagi. Okay, so kat sini saya nak tekankan bila dia bagi bentuk macam ni macam contoh ayat kat sini kan. Convection heat transfer coefficient on inner, outer 10 dengan 20 respectively. Bila ada bentuk macam ni, automatically inner adalah 10, outer adalah 20. Okay, sebab saya notice ada yang tanya sebab untuk lab. Mana satu diameter, mana satu thickness. Dia dah bagi tahu dah. Diameter and thickness are this value and this value respectively. Maknanya masing-masing. Maknanya kalau dia sebut diameter dulu, the first value tu belongs to diameter. The second value belong to thickness. So sama juga. Any questions, engineering question dia memang suka guna macam tu. So you kena tahulah. Benda tu basic sangat. This is so basic punya ayat. Okay, dan disuruh kita cari apa ni? Apa dia suruh kira?
Okay, so cari rate of heat transfer. Okay, so macam mana kita nak selesaikan untuk kes ni? Kalau kita nak buat, okay, mula-mula kita nak buat convection. Lepas tu kita nak kira conduction kita. So conduction kita macam mana? Sebab brick kita, keliling dia tu ada plaster. Macam mana kita nak kira? So it's kind of complex. Bila kita nak guna directly Fourier ataupun Newton law of cooling. So kat sini nak senangnya kita akan pakai konsep thermal resistance. So kita tengoklah solutions. Okay, so kita draw lah balik kita punya network kita, resistance network kita. Okay, so first kita ada T infinite. Boleh nampak tak? Okay. So ni adalah yang suhu dalam rumah, which is 22 tadi. Lepas tu kita akan ada convection lah. Okay, RI kat sini, convection. Okay, simbol dia pakai RI ke, R convection 1 ke, terpulang pada awak lah nak tulis as long as you faham. Macam kat sini dia bagi tahu dah, dia tulis RI je, tapi kat bawah tu nampak tak dia dah tulis dah. RI ni is a R convection. Okay, lepas tu dia ada R nombor berapa ni? R1. Okay, R1 ini adalah kita punya foam. Okay, sebab dinding stud kita adalah foam. Lepas foam, kena ingat dia ada thickness plaster yang 2 cm tadi. So R2 ni thickness plaster. Tapi bila masuk ni, okay, dia ada plaster dekat atas, lepas tu kita punya brick, lepas tu kita punya plaster dekat bawah. So dekat situ berlaku parallel. Satu kat sini draw dia macam ni lah. R3, R5 ni kita punya plaster. Okay, R4 ni brick. Lepas tu dia keluar, dia ada plaster lagi. Okay, ada plaster. R6 plaster, then R7 kita punya convection dekat outer surrounding. So kena lukis semua komponen yang ada, yang involve sepanjang heat flow tu berlaku. Okay, so kita tahu bila R convection 1 per HA. Okay, yang ni saya notice ada yang buat lab report salah ni. Dia kira 1 per H je. Okay, kalau guna thermal resistance 1 per HA lah. Area dia dah hilang tak ke mana. Alright, so 1 per HA. Okay, H dah diberi kat soalan 10 tadi. Okay, area. Area ni nak pakai yang mana? Okay, so area untuk convection, surface tu lah. Okay, so kalau tengok kat sini, mana nilai dia? Alah, dia ada buat kiraan lah, menyampah pula. Okay, so kat sini lah dia bagi tahu. Okay, 1 meter deep, 0.33 high portion wall representative of the entire wall. Okay, so dia dah kira lah siap-siap sebenarnya. Okay, so basically, okay, this is your area yang you nak study. So you dapat lah. And then R1, this is the foam convection, conduction untuk foam. L per KA. Okay, length dia awak dah tahu daripada soalan dia dah bagi 2 cm tadi. K dah diberi area yang sama. Okay, so untuk R2 dengan R6 adalah side. Okay, side sebelah sini, side sebelah sini. Kanan kiri punya side. Okay, so dia sama. Ketebalan dia adalah 2 cm juga. Lepas tu K untuk plaster dah diberi. Okay, area dia pun you kena ikut soalan tadi lah. Which is ketinggian dia tadi tu 0.30 cm tadi. Alright. Okay, 0.33 ni. Ini, sekejap. Mana tak? Okay. Ni 30. Sorry, tunjuk macam ni pula. Okay, ni 30. Lepas tu dia ada 1.5, 1.5. Okay, so jadi total 33 cm. Right? Okay, so kalau sini 33, kemudian area apa ni? Okay, so kali dengan 1 ketinggian dia dengan dia nak ambil entire wall. Okay, so lepas tu apa? Okay, R3 dengan R5 adalah top dengan bottom untuk plaster. Okay, yang kat situ pun masih semua tu conduction L per KA. So untuk top dengan bottom, okay, berapa dia punya ketebalan? Tengok balik kat gambar. Kat sini sahaja yang berlaku parallel kat area sini, atas sini. Maknanya lebar brick lah. Lebar brick 18 cm.
Okay, so that's why kat sini, okay, L dia lah 0.18, which is 18 cm tadi lah. Okay, ni samalah 0.3. Alright, lepas tu R4, okay, R4 this is your brick. Okay, yang brick ni pakailah yang brick punya value. Okay, sorry, 0.3 kali 1 ni 0.015. Alright, and then R0 convection yang kat luar. So you dah kira semua you punya R. Okay, susun balik. Okay, untuk yang parallel ni kena buat macam ni lah. Yang R1 per R total ni. Okay, bukan R total, 1 per R. Dia letak mid ni maksudnya tengah-tengah lah, middle. Dekat tengah. Okay, yang involve R3, R4, R5. So 1 per R, 1 per R, 1 per R. R dah kira dah tadi. Okay, so dapatlah mid awak 0.81. So total upkan semua, R total adalah R convection, foam, 2 plaster kanan kiri, yang ni yang parallel tadi, yang ni adalah convection yang last. So you total up dapat 4.201. So nak kira Q rate dia, Q dot dia which is rate of heat transfer daripada T infinite 1 sampailah ke T infinite 2. Okay, so dapatlah 6.19 watt. Okay. So, lepas tu dia kata dia nak a steady rate through entire walls. So, maknanya entire walls tadi, keseluruhan walls tu, yang tadi, kat soalan mula-mula bagi tahu 4 kali 6 wall. Okay. Ini size sebenar yang you buat analisis. Okay. So, bila you dah dapat dah kira dah, okay, you punya rate of steady rate heat transfer, okay, yang lalu butter apa semua tu, okay, you nak kira for the entire wall 4 kali 6 tadi, then you akan masukkan persamaan bawah ni lah. Q total, you akan pakai the rate yang you dah kira tadi, darab dengan wall tersebut, okay, the size, the real size, okay, and then bahagikan dengan 0.33 ketebalan for the entire heat flow tadi tu. So jawapan final dia adalah 450 watt. Okay, bukan 6.19, itu tak habis solution je. Okay, so dia akan 450 watt. Okay, boleh follow tak? Ada masalah Okay, so habis dah. Apa dia? Saya tak faham kenapa 4 kali 6 bahagi 0.33 tu. Apa dia? Kenapa 4 darab 6 lepas tu bahagi 0.33? Sini. Yang ni. Sebab ini yang area sini. Ketinggian ni yang kita study dari awal tadi. Okay, tengok tak kat. Sorry. Okay, tengok tak kiraan dia kat sini. Area dia pakai semua 0.33 kali 1, 0.33, 0.33. Sebab itu adalah the maximum ketinggian yang you nak buat analisis thermal resistance ni. Okay, tapi sebenarnya ketinggian keseluruhan wall tadi tu adalah 4, kan? 4 meter ketinggian dia. Ketinggian sebetulnya dinding tu 4 meter. Tapi information yang you tahu in details yang ni sahaja. Okay. 30 dengan 30 cm campur dengan 3 cm lagi dapatlah 33 cm which is 0.33. Okay, faham. Okay. So kalau ikutkan daripada atas ni, okay, daripada atas ni bawa sampai bawah ni, entire ni semua 4. 4. Okay. Itulah maksud dia. 6 you takkan nampak. 6 tu arah mana? Arah ke dalam sana. Okay. Bukan 6 tu represent lebar sini Okay, jangan salah faham. Okay, this will be the thickness. Okay, so sini 4 ketinggian. 6 ni yang mana? Pergi ke belakang. Assume ni 3D. Okay, yang 6 tu yang ke belakang sana. Itu area yang dia nak study. Okay. Alright, so habis untuk flat plate. Yang tadi tu flat plate lah.
kiranya macam okey, petak, bentuk petak-petak. Sekarang ni kita tengok untuk yang bentuk yang lebih kompleks, which is untuk case cylinder ataupun sphere. So, kalau untuk case petak tadi kita XYZ direction, which is Cartesian lah. Tapi bila involve dengan sphere ataupun cylindrical, kita punya direction tu kita panggil dia sebagai radial direction. Radial, which is radius. Okay. So R ni lah direction dia. These directions are. Okay. So kita tengok macam mana pula dia dapat equation untuk case cylindrical dengan sphere. Sama juga konsep macam you buat flat plate. Okay. This is kita punya standard Fourier law equation. Tapi kalau untuk flat plate ini L, which is thickness itulah. Okay. Tapi untuk case cylindrical dia jadi R lah, radius. Okay. So kita over dt over dr, which is the radius, and then untuk cylindrical area equation dia berbeza lah. Kalau yang flat plate tu senang je lah, panjang kali lebar kan. So kalau untuk cylindrical, this is the area, 2 pi radius kali dengan length, panjang cylinder tu berapa, then you get the area. So you substitute lah dekat dalam these equations, the A, okay, and then you integrate with respect to dr. So selesaikanlah. So maknanya sebab A duduk dekat bawah, okay, 2 pi L ni constant. So bila constant, you integrate, you boleh letak di luar. You tak perlu pening-pening kepala. So you tinggal Q conductions and then over dengan R dr. So dr per R, kalau you nak integrate, okay, maknanya 1 per R integrate terhadap dr, then you akan dapat ln R. Okay. Ingat balik calculus lah. Lepas tu disebabkan kita ada R1 dengan R2, so kita akan dapat R2 tolak R1, which is 1 per R2 tolak 1 per R1. Okay, so kita integrate benda tu, so 1 per R2 kita akan dapat ln R2. Okay, tolak dengan ln R1. So gunakan log rule, bila ln R2 tolak ln R1, you akan dapat yang ini. Okay, ln R2 per R1. So kalau agak-agak matematik, malas nak fikir macam mana nak buat integration, malas nak fikir all the rules, log rules lah, apa segala rules tu, ingat je lah equation ni. So basically this is the Q conductions untuk you kira for cylinder. 2 pi L K T1 tolak T2 per ln R2 per R1. Okay, so area kat sini 2 pi L, K is K, okay, dr dekat sini will be your ln R2 R1. Okay, dt sama lah, T1 tolak T2, okay. So bila you dah dapat persamaan ni, you nak dapatkan dia punya R cylinder, the thermal resistance untuk cylinder, okay, yang ni lah persamaan dia. Maknanya T1 T2 boleh cancel out, okay. So you tinggal R cylinder sama dengan 1 per R cylinder sama dengan 2 pi L K over ln ni lah. So terbalikkan, you dapatlah ln R2 per R1 2 pi L K. So this is the equations untuk kira thermal resistance for cylindrical. So kena ingatlah this one. Untuk conduction. Okay, kena ingatlah. Kalau yang tadi conduction untuk flat plate senang je. L per KA. Okay, tapi untuk cylindrical, conduction dia yang ni. Panjang dah lah, rumit. Okay, so this is for the cylindrical. Okay, yang ni untuk case sphere. Sphere sama juga buat balik integration and so on. So bila you rearrange, you dapat dia punya R sphere dia. Resistance untuk sphere for conduction adalah yang ni lah. R2 tolak R1, okay, 4 pi R1 R2K. Okay, so ni adalah persamaan untuk sphere. Yang tadi tu, yang tadi tu adalah untuk cylindrical. Okay. Conduction
topik kita conduction. So kita tengoklah contoh kat sini dia bagi. Okay, ni silinder. Okay, dalam silinder tu ada fluid flowing lah. Okay, ada suhu. So suhu tu ni tengah-tengah silinder ni ada fluid lah lalu. Okay, suhu dia ni lah T infinite 1. So bila ada fluid flowing, so automatically lepas tu kita ada surface temperature T1 ni. Okay. So bila kat sini automatic kita tahu kita involve dengan convection. Lepas tu silinder kita ada thickness. Okay. So silinder ada thickness. Okay, kat sini berlaku conduction. Okay, and then kat luar ni ada surrounding air. Okay, berlaku balik convection. So nak kira kita punya Q dot, rate heat transfer kita daripada T infinite 1 sampai T infinite 2. So you can use this equation lah. Okay, per R total. So nak carilah kita punya R total. R total kita R convection. Okay. R convection, ingat convection 1 per HA. So A sekarang ni A cylinder. Cylinder punya A 2 pi RL. Okay, sebab tu kat sini nampak kat sini 2 pi RL. Okay, sama je convection untuk flat plate ke, untuk cylindrical ke, equation dia 1 per HA. Yang akan berubah A tu sahaja. Kalau flat plate, area petak. Kalau cylinder, area dia yang ni. Kalau sphere, area dia lain pula. Okay. And then untuk conduction, pakai yang tadi punya equations. And then this is again the convection. Okay, so yang ni untuk case cylindrical. What if yang kat sini adalah spherical? So spherical, yang ni pula lah. Dia punya A dia adalah 4 pi R square. Okay, untuk sphere. Okay, yang ni adalah dia punya conduction sphere. Okay, yang ni adalah convection sphere juga. Okay, boleh Kena ingatlah area equation cylinder apa, area equations untuk sphere apa. So, kalau flat plate tadi boleh ada multi layers, cylindricals and also spheres pun boleh ada multi layer. So, bila ada multi layer, contoh macam dekat sini. Okay, ada 3 layer berbeza. Okay, 1, 2, 3. Okay, so sini kita ada fluid yang lalu dekat dalam pipe ni. Lepas tu kat sini adalah surrounding air kita. Okay, so kita boleh dapatlah kita punya network macam ni. Convection, lepas tu kita punya conduction cycle cylinder 1, conduction cylinder 2, conduction cylinder 3 and then convection. So, totalkan semua kita punya ni, sebab ni bentuk series dah ni. Okay, senang je lah. So, masukkan balik dalam persamaan-persamaan tu, then dah dapat R total, biasanya T infinite ni kita akan beri. So bolehlah kira dia punya rate of heat transfer for the case of multi-layer kat sini. So ini sama jugalah macam yang minggu lepas untuk case flat plate. Okay, Q kita bagi, okay, you dah kira dah dia punya Q, lepas tu, okay, T2 ni unknown, okay, so macam mana you nak cari. Okay, kalau diberi T yang T infinite je, so kiralah kat sini. You dah tahu Q, sepanjang sistem ni dia punya Q akan uniform. Means constant sebab dia adalah steady state. So bila constant, Q you dah tahu. So T1, T infinite tolak T1 you deal dengan convection. So you boleh dapat T1. Nilai R convection tahu, Q tahu. Okay. So dah tahu T1, sekarang nak cari T2 pula. Okay. T1 tolak sampai T2, you involve convection, you involve conduction untuk first cylinder. Okay, so you dapat ni. So seterusnya sampailah you boleh tentukan T2 berapa, T3 berapa, okay, and then T infinite 2. Alright. Okay. So kita tengok contoh. Kita ada superheated steam. Okay, suhu dia dah bagi 200. Okay, it's transported through a steel pipe. Okay, so steam tu
lalu dekat tengah-tengah lah steel pipe. K dah bagi di outer 8, di inner 6. Okay, so maknanya kat sini berapa thickness dia? Berapa thickness? 14 cm kan? Oi, saya tanya thickness. Thickness untuk pipe ni. 4 cm ni ada layer lain dekat luar. 2 cm. Saya tanya thickness untuk pipe. Sure. Berapa thickness pipe? Cepatlah. Congak je 2. Siapa 2? Okey, 2. Thickness dia bagi diameter Diameter bulat besar 8, diameter dalam 6. So 8 tolak 6 2. Tapi you kena ingat 2 tu diameter. Sekarang ni kita kalau nak buat analisis kita consider separuh je. So kat situ thickness kita 1 je sebab 1 sebelah sini, 1 sebelah sini. So kita dapatlah 2. Okay. So thickness untuk steel pipe ni 1 cm sahaja. Okay, thickness, lepas tu dia letak insulation. Okay, insulation tu yang 4 cm. Okay, so mana kat sini kita ada 2 layer lah silinder kita. Kita solutions lah. So cari okay, transfer and okay, temperature outside. Salah pula. Okay. So ni gambar dia lah. Kita ada okay. So kita ada convection. Lepas tu kita ada ketebalan kita punya steel pipe. Lepas tu insulator kita. Lepas tu convection lah kat luar. Dia bagi nilai convection satu lagi ke? Average temperature. Insulator pipe place horizontal warehouse where the... Okay, ni yang kat luar. Alright. Okay, so macam biasalah. This is convection 1 HA. Okay, so ni area. Okay. And then this is the steel punya. Okay, dia pakai. Okay, tadi R kan? Okay, kalau you pakai R, R lah. Kalau you pakai D, D lah. You akan dapat jawapan sama juga. Jangan satu pakai D punya value, satu pakai R, then salah. Okay, so kalau sebab soalan bagi D, you terus boleh nak guna D instead of you nak kira radius. So kalau you nak tukar pergi radius pun tak jadi masalah. You still akan dapat jawapan yang sama. Okay, so insulator, okay, sebab dia bagi tahu, ingat dia bagi tahu dia ada tambah 4. Dia tambah 4. Kita tahu diameter luar kita 8. 8 tambah 4, 12. Okay, tapi itu baru satu bahagian ke atas sebab dia bulat kan. So bulat dia ada 4 cm tu keliling. So you kena tambah 4 atas, 4 bawah. Then only you dapat 16 kat sini. Okay, sebab ni silinder. Jangan salah Jangan you tambah satu side saja. Then dapat yang ni and then this is the R0. Okay. Kira dapat yang ni. So macam biasalah R total up everything. So T infinite dah diberi, T naught also dah diberi, R total dah kira, then you boleh dapat you punya rate of heat transfer 15 almost 16 kilowatts. Lepas tu dia tanya berapa outer surface of insulations, berapa suhu. Okay, kan lepas 1 cm, lepas tu 4 cm, kita nak tahu suhu dekat surface insulator tu berapa. So gunakan je lah persamaan yang you dah tahu, you dah kira dah Q, you dah tahu Q. Okay, T surrounding you dah tahu and then R0 you dah kira tadi. So you bolehlah kira untuk T surface of insulator tadi which is 17.9 Celsius. Okay, itulah macam mana you nak selesaikan masalah. So, okay, so bila kita involve dengan benda-benda yang bulat, silinder especially, okay, dia akan ada satu term which is kita panggil dia sebagai critical radius ataupun ada certain dia panggil nama dia adalah critical thickness.
Okay, so apa benda critical thickness ni? Critical radius ni, dia adalah nilai thickness, okay, up to where the heat flow increase. Maknanya nilai tu sampai that value, kita punya heat flow kita increase, dan juga selepas value tu kita punya heat flow decrease. Okay, that is critical radius ataupun critical thickness. Okay, so critical radius, critical thickness pun dia dah bagi tahu hanya untuk insulation. Sebab apa? Kalau kita tengok tadi a few contoh, okay, bila kita tambah insulations, kita punya Q nilai akan turun. Okay, itu secara teori. Bila you tambah insulations, okay, Q which is rate of heat transfer kita akan turun, will be lower. Okay, untuk case plane tadi, okay, so kita ada plane, lepas tu kita letak insulations. Okay, insulation, itulah plane kita macam ni. Okay, ada plane lagi, ada lagi plane. Lepas tu last kali kita letak insulations. Okay, alright. So bila kat sini insulations, biasanya kita akan place, dia mestilah perpendicular to the heat flow direction. So perpendicular maknanya apa? Kena 90 degree. So kalau contoh heat flow kita arah sini, so insulation kita kena letak menegak lah sebab dia kena 90 degree. So maknanya insulation kita akan cover kita punya wall. Okay, so untuk case plain wall ni, insulations, okay, bila kita tambah insulations perpendicular to the direction of heat, okay, the Q dia akan decrease. Okay, sebab apa? Memang akan decrease lah sebab konsep dia tadi, teori dia, okay, adding insulations Q akan lower, Q decrease. Okay, plus lagi satu reason dia sebab dia punya area dia, which is kalaulah plate kita 2x2, insulation kita pun akan 2x2 juga. Dia tak akan tiba-tiba 1x2 ataupun 3x4. Besar pula daripada wall yang kita analisis, tak ada. Size insulator untuk flat plate akan follow the wall area yang kita nak buat kaji tadi. Okay, that's why dia tak perlu kita nak kira critical thickness untuk insulations for the case of flat plate. Tapi untuk case cylindrical atau sphere, bila kita tambah insulations, okay, you notice tak area, surface area akan makin bertambah. Contoh macam tadi lah, okay, pipe kita 8 cm je. Okay, so kalau kita kira ukur lilit dia, berapa je dapat? Kecil je nilai. Tapi tiba-tiba kita tambah 4 cm insulator, keliling. So bila kita buka tu, kita punya area insulation kita, okay, besar daripada kita punya yang pipe kita tadi. Okay, sebab tu makin besar insulations, okay, dia akan menyebabkan makin besar surface. Dan that's why dia tak bentuk, okay, aku nak setebal-tebal alam letak insulation dekat aku punya pipe. So tak boleh. Okay, that's why dia ada nilai this critical radius. Maknanya, okay, cukup sampai ni je nilai yang kau boleh tambah untuk insulation. Kalau kau lebih, akan jadi benda lain. Kalau kau kurang, akan jadi benda lain. Okay, itu kita akan tengok nantilah. So you kena ingat, bila kita tambah insulations, Q kita akan turun. Okay, tapi resistance kita akan naik. Resistance yang mana satu akan naik? Resistance conduction only. Okay, resistant convections dia akan remain the same. Dia tak ada affected sangat. Okay, ingat tambah insulations. Ada yang nak cakap ke? Okay, you tambah insulations. Okay, you punya Q akan turun, which is rate heat transfer turun. Resistant conduction akan naik. Okay, resistant convection, okay, akan remain the same. Dia tak ada perubahan. So kita tengoklah contoh yang dekat sini lah pada graf yang ni. Okay, ni macam okay, lagi satu lupa nak cakap.
radius critical radius, dia involve persamaan antara H dengan K. So kalau you tengok kat sini equation dia yang ni je lah. Untuk silinder, okay. Macam mana you nak tentukan R critical untuk silinder? Okay, you tahu nilai K, you bahagikan dengan nilai H yang diberi. Then you tahu itulah radius dia yang you perlu. Okay, meet that spec. Kalau untuk case sphere, 2K per H. Okay, so kalau you tengoklah untuk case yang graph kat sini Okay, so you tengok kat sini R1. Ni adalah radius pipe kita lah. Okay, lepas tu sini RC which is the critical. Okay, you dah kira berdasarkan this equation lah. K per H. So RCR which is the critical lebih besar. Of course lah. Okay, dia kena lebih besar daripada kita punya radius pipe kita. Okay, so kalau you tengok daripada R1 sampai RCR, dia punya trend Q dia akan naik. Okay, so sampai dia meet dekat RCR which is the critical radius, dia akan ada maximum heat transfer. Okay, so bila you increasekan lagi dia punya radius, lepas sahaja dia melepasi critical radius, dia punya Q akan decrease. Okay, so dia ada dua trend ni. Satu trend increase, satu trend decrease. Okay, untuk trend increase which is dari this area lah This area ni, kat mana application yang sesuai untuk kita punya insulation, mestilah tak boleh melebihi critical radius. Okay, kegunaan untuk this kind of trend ni normally pada wire. Okay, kita nak buat cooling off wire. Kan kalau kita ada electrical wire tu, dia generate heat. Okay, so kita nak heat tu dissipate to surrounding. Kita nak Q kita maximum. Okay, kita transferkan supaya wire kita boleh cooling lah. Berlaku cooling. Okay, so untuk case yang tu, untuk case nak cooling wire tadi, okay, dia akan refer this trend. Trend Q dia menaik. Okay. So kalau Q menaik, R kena turun. Resistance dia akan turun. Okay. Tapi untuk case macam kat power plant, steam power plant yang maknanya kita ada pipe, lepas tu kita ada very hot steam lalu, lepas tu kita kena insulate kita punya pipe. Sebab apa kita tak nak haba steam tadi terkeluar, losses to surrounding. Okay, untuk case yang tu kita akan follow this kind of trend. Okay, lagi besar, lagi tebal kita punya insulations, okay, dia akan lagi menurunkan kita punya Q, which is rate of heat transfer. So kuranglah kita punya losses. Okay, so kat sini kena ingat R akan meningkat. R apa? Resistance akan meningkat. So kita tengoklah contoh. Satu, kita ada steel pipe, dia dah bagi diameter dia 1 cm. Okay, exposed to natural convection, nilai H dah bagi. Okay, pipe tu thermal conductivity dia dah bagi. So, dia suruh cari critical thickness. Dia dah bagi nilai H, dia dah bagi nilai K. So, masuk je dalam persamaan, dapatlah critical thickness dia 0.01. Okay, so maknanya, kalau contohlah steel pipe ni tadi, okay, kita nak dia tak boleh melepasi daripada R critical. So thickness pipe kita, the radius untuk pipe kita adalah 0.5 lah, 0.5 cm. Okay, yang R untuk critical adalah 1. Okay, so kita tolak je lah kan nilai 2 ni, yang kat sini Okay, so sampai ketebalan ini sahaja yang kita boleh letak dekat pipe ni. Kalau lebih daripada pipe ni, then kita akan dapat low heat transfer rate. Alright. Boleh Boleh follow Any question so far? So basically teori dia apa? Konsep dia apa?
insulation tebal, Q berkurang, R akan meningkat. Dari tadi benda yang sama je repeat. Tapi you have to remember R apa? R conduction only. Okay, so the last part, heat transfer from fin surface. Okay, apa benda lah pula fin surface ni? Okay, fin surface ni actually is the extended surface. Okay, so bila ada sistem with the extended surface yang terkeluar macam contoh kat gambar-gambar ni, okay, tu kita panggil extended surface. Okay, dan sebab buruk sangat nak sebut extended surface, so kita biasa panggil dia sebagai fin lah, fin. Okay, so apa tujuan kita buat extended surface ni ataupun fin? Okay, the main purpose dia kita nak increase ataupun enhance heat transfer. Okay, so you kena ingat, kita ada dua method. Macam mana kita nak increase heat transfer. Satu, kita increase, satu method dia, kita akan increase velocity, fluid velocity tu, okay, untuk reducekan temperature. Maknanya kita naikkan velocity tapi at the same time temperature akan reduce. Okay, benda ni banyak sangat limitation and it's kind of difficult untuk kita nak dapat benda tu. Okay, so the other method untuk kita nak enhance ataupun increase heat transfer value ni, kita tambah area surface, okay, ataupun surface area lah. So option kedua ni lagi senang. That's why adanya extended surface ni dalam analisis heat transfer. Okay. So kat mana kita guna pakai? Yang paling senang, semua orang ada PC kan, ada CPU. So you perasan ada macam ada heat sink. Kalau dalam CPU kita panggil heat sink lah, yang untuk buat cooling. Okay. So dia ada benda tu, dia absorb all the heat and then dia akan dissipate. Okay, kalau dalam kereta, yang paling obvious adalah radiator kereta kita lah. Kalau ikutkan shape dia flat je. Lepas tu dia ada tube untuk air and your coolant untuk flow lah. So nak mencepatkan wak panas tu, air panas tu lalu kita nak cooling off dia cepat. So kita tambah fin dekat radiator. Satu yang nampak ada jalur-jalur garis-garis. It's not garis lah sebenarnya, okay. Dia adalah fin. Dan juga dekat heat exchanger dekat power plant. Tu memang yang most common punya kegunaan fin. So dia ada dua purpose lah. Dia sama ada untuk tujuan untuk cooling ataupun tujuan untuk heating. Okay. So bentuk dia ada banyak jenis. Ni antara bentuk-bentuk dia lah yang bawah ni. Okay, bentuk macam ni. Okay, dan setiap bentuk-bentuk ni, different shapes, dia akan ada different analysis dan dia ada juga ada standard table. Nanti boleh tengoklah standard table tu dia bagi tahu, okay, kalau fin awak bentuk square, apa equation, apa value nak pakai, kalau bentuk cone, apa dan sebagainya. So disebabkan extended surface ni, okay, fin tadi, dia akan involve dengan moving of fluid. So bila ada moving of fluid, automatically dia involve convection. So convection dia adalah Newton law of cooling. So yang inilah equations dia. Okay, AS sini will be area surface, the extended surface fin. Okay, so the temperature surface adalah temperature fin kita ni lah. And then T infinite will be the surrounding. So kalau kat sini ayat dia ni apa ni? Okay, bila TS dengan T infinite tu fix. Okay, macam mana kita nak increasekan heat transfer kita? So kita ada dua je options. Satu, kita akan increasekan H. So maknanya macam mana kita nak increase H? Daripada neutral ataupun free convection, kita pergilah forced convection. So automatically H kita akan increase. Okay, dan lagi satu kita boleh increase tadi surface area. Alright. So kalau untuk dalam barang komponen-komponen elektronik ni, heat sink ni, fin surface ni normally kita sebut heat sink.
Okay, so bila sebut heat sink ni, diorang boleh tahu lah, okay. Dan bentuk dia sangat kompleks. Okay, contoh dia ni lah, tepi ni lah. Jenis-jenis heat sink. Okay. Alright, so macam mana kita nak kira sama juga. Kita biasanya akan gunakan konsep thermal resistant tadi, R. Okay, dan kita boleh pakai these equations untuk kita nak kira berapa heat transfer rate tu. Okay, so TB ni apa? It's the body punya temperature. Okay, lepas tu this is the surrounding. R kita ni adalah ni lah thermal resistance. Okay, untuk yang heat sink ni lah. Okay, dan this is the equations untuk Newton cooling law. Okay, H, A, fin. Okay, so ni adalah efficiency. So dia ada satu lagi penambahan efficiency dan normally efficiency ni kita tahu dia mestilah 100%, tapi dalam penulisan kita akan kalau 100% tu dia akan jadi 1. So value efficiency dia akan mesti less than 1. 1 is the perfect. Memang perfect gila, which is 100%. Okay, so kosong tu makin teruk lah. Itu penulisan untuk efficiency. So kalau you kira-kira efficiency dia you dapat 78%. Okay, so maknanya dia adalah 0.78. Alright, so untuk case heat sink pula, kita prefer small r. Okay, sebab kita nak naikkan kita punya efficiency kat sini, kita nak increasekan efficiency, kita kena dapatkan small r, which is the thermal resistant tadi. Okay, small r maksudnya dia adalah small temperature drop. Okay, temperature drop, kena dengar sini temperature drop is not different temperature antara body dengan surrounding. That is not temperature drop. Okay, temperature drop dalam sistem tu sendiri, dalam heat sink tu sendiri. Okay, so contoh temperature drop tadi yang slide yang mula-mula tadi, dia ada tunjuk macam mana berlaku temperature drop. Okay, sebab shape dia bukan rapat-rapat, dia mesti ada gapping antara satu dengan yang lain untuk letak fin. Okay, kat situ berlaku temperature drop. Okay, so smaller temperature drop akan menyebabkan smaller resistance, therefore dia akan increase efficiency. Alright, boleh follow So, habis dah, tamat sudah untuk chapter 2 which is 1D conduction. Any questions so far? Ada apa-apa soalan? Tak ada ke? Okey je ke semua? Any question? Tak ada. Okay, so kalau okay, tak ada apa-apa masalah. Okay, nanti tutorial boleh practice lagi different problem. Saya pun tak tengok pun soalan tutorial macam mana. Yang pastinya minggu depan tak ada kuliah, tapi please proceed dengan lab. Saya rasa kelas dengan Puan Sushila Dayu hari Rabu kan. So memang dia akan proceed dengan lab lah. So untuk my class, coincidence dua-dua section pun jatuh pada public holiday. Okay, so proceed je sebab online kan. Okay, so nanti the week after tu kita akan buat tutorial dan akan masuk chapter barulah, chapter 3. Okay, so kalau tak ada apa-apa, thank you everyone and selamat berpuasa kepada semua. Terima kasih, Veda. Selamat puasa. Alright, okay. Thank you, madam. Thank you, madam.